Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Bali bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Semoga Anda yang belum subscribe channel kami sudi untuk mensubscribe channel ini. Dan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang sudah subscribe dan juga kepada Anda yang support channel ini. Kami juga ingin menyatakan pada Anda, terutama Anda yang baru menonton channel kami ini, terdapat lebih 240 video di channel ini. Sebagian daripada cerita artis-artis Bollywood yang Anda usulkan, sebenarnya telah pun kami buat videonya. Sementara Anda yang meminta kami bercerita tentang pelakon-pelakon yang belum kami buatkan videonya, mohon kesabaran Anda. Terima kasih sekali lagi kerana menjadi penonton setia channel kami. Guys, kami juga menerima permintaan daripada anda supaya kami membahas tentang pembuat filem Bollywood terkenal Rakesh Roshan yang merupakan ayah kepada aktor Hrithik Roshan. Di antara pertanyaan anda, benarkah Rakesh dulunya merupakan aktor yang gagal di Bollywood? Justru itu kami akan bahas tentang Rakesh Roshan dalam video ini. Rakesh Roshan atau nama lengkapnya Rakesh Roshan Lal Nagrat dilahirkan pada tanggal 6 September 1949 di Bombay atau sekarang dikenali dengan nama Mumbai. Rakesh merupakan produser, sutradara, penulis lakon layar dan aktor di India dan dia dominan terlibat dalam filem-filem Bollywood. Rakesh Roshan merupakan anak kepada music director terkenal Bollywood Roshan atau nama lengkapnya Roshan Lal Nagrat. Ibunya bernama Ira Roshan. Rakesh memiliki seorang adik lelaki yang juga terlibat dalam industri filem Bollywood dengan menjadi music director iaitu Rajesh Roshan. Rakesh diinfokan muncul dalam 84 judul filem daripada tahun 1970 hingga tahun 1989. Rakesh juga dikenali sebagai pelakon yang selalu diberikan watak pembantu dalam filem-filem berbajet besar yang menampilkan pelakon-pelakon utama lainnya termasuklah Rajesh Khanna dan Sanjeev Kumar. Setelah kematian ayahnya Roshan Lal Nagrat pada tahun 1967, Rakesh mulai memasuki industri filem Bollywood. Dia memulai karyanya sebagai asisten sutradara kepada Mohan Kumar dalam filem yang berjudul Anjana yang dibintangi oleh aktor Rajendra Kumar dan aktris Babita. Rajendra Kumar membantu Rakesh dengan memperkenalkannya dengan beberapa pembuat filem. Seorang pembuat filem yang bernama Sudesh Kumar setuju untuk mengambil Rakesh berlakon dalam filem yang akan dibuatnya, iaitu filem yang berjudul Man Mandir. Filem ini menampilkan pelakon utamanya Sanjeev Kumar dan Wahida Rehman. Rakesh hanya ditawarkan watak pembantu dalam filem ini. Namun ternyata filem ini hanya rilis pada tahun 1971. Sementara itu Rakesh ditawarkan menjadi pelakon utama dalam filem yang berjudul Ghar Ghar Ki Kahani berpasangan dengan aktris Bharati dan filem ini rilis pada tahun 1970. Justru filem ini yang tercatat sebagai filem pertama lakonan Rakesh Roshan. Sepanjang karyanya sebagai aktor, Rakesh hanya mendapat tawaran membintangi beberapa judul filem sahaja yang menampilkannya sebagai hero utama. Walaupun dia menjadi hero utama dalam filem-filem tersebut, namun sebenarnya kisah filem itu lebih mengutamakan pelakon wanitanya atau selalu diistilahkan sebagai women-centric film. Misalnya filem Parayadhan bersama Hema Malini, Ank Micholi bersama Bharati, Khubsurat bersama Reka dan Kamchor bersama Jaya Prada. Beberapa filem lain lakonan Rakesh yang menjadi hero utama dalam filem diantaranya filem Ako Ako Me bersama aktris Raki, Nafrat bersama aktris Yogita Bali, Ekwari Ekwara bersama aktris Lina Chandrawakar, Hamari Bahu Alka bersama Bindya Goswami dan Subhamna bersama aktris Rati Agnihotri. Kebanyakan filem-filem lakonan Rakesh Roshan dia hanya menjadi pelakon pembantu. Misalnya filem Akhir Kyun dan Rajesh Khanna menjadi pelakon utama. Juga dalam filem Khel Khel Mein, Rishi Kapoor menjadi pelakon utama filem itu. Begitu juga dengan filem Bullet yang menampilkan Dev Anand sebagai pelakon utamanya. Filem-filem lain lakonan Rakesh yang menjadi pelakon pembantu ialah Hatiara dan Vinod Khanna menjadi pelakon utama filem ini. Filem Donggi bersama aktor Ranbir Kapoor yang menjadi pelakon utamanya. Kemudian filem Khandan dan aktor Jitendra menjadi hero filem itu. Dan juga filem Niyat yang menampilkan aktor Shashi Kapoor sebagai hero filem itu. Turut tercatat Rakesh menjadi pelakon pembantu dalam filem-filem yang menampilkan Rajesh Khanna sebagai hero utama dalam 4 judul filem, dan daripada 4 filem itu 3 menjadi box office dan 1 filem gagal di pasaran.
Turut tercatat beberapa filem lakonan Rakesh Roshan yang menampilkan beberapa pelakon lain yang berjaya di pasaran daripada tahun 1977 hingga tahun 1986. Di antaranya filem Devata, Shriman Shrimati dan filem Hat Kadi. Rakesh Roshan kemudian mendirikan production company-nya sendiri yang dinamakan Film Craft pada tahun 1980 dan filem pertama yang diproduce menerusi company-nya ini berjudul Aapke Deewani yang rilis pada tahun 1980 itu juga. Rakesh berlakon menjadi hero utama dalam filem ini bersama dengan Rishi Kapoor. Filem ini gagal di pasaran. Rakesh tidak berputus asa. Dia kembali memproduce filem yang berjudul Kamchor. Dia kembali menjadi pelakon utama filem ini bersama dengan aktris Jaya Prada dan filem ini rilis pada tahun 1982. Ternyata filem ini meledak di pasaran. Namun para pengkritik filem mengatakan filem ini berjaya kerana adanya Jaya Prada dalam filem itu dan lagu-lagu merdu yang dicipta oleh adik Rakesh iaitu Rajesh Roshan. Selanjutnya, Rakesh ditawarkan menjadi hero utama dalam filem Subkamna yang disutradarai oleh K. Vishwanath dan Rakesh berpasangan dengan aktris Rati Agnihotri dalam filem ini yang rilis pada tahun 1983. Filem ini menjadi hits. Lanjutan daripada kejayaan filem ini, Rakesh mendapat idea untuk coba meluncurkan dirinya sekali lagi sebagai hero filem Bollywood menerusi filem yang diproduksinya. Filem tersebut berjudul Bhagwan Dada yang disutradarai oleh J. Om Prakash dan filem ini turut menampilkan aktor Rajinikanth dan aktris Sri Devi dan rilis pada tahun 1986. Namun ternyata filem ini gagal di pasaran. Menurut catatan daripada tahun 1984 hingga tahun 1990, Rakesh hanya mendapat tawaran menjadi pelakon pembantu. Filem terakhir lakonan Rakesh Roshan menjadi hero utama ialah menerusi filem yang berjudul Bahurani. Filem ini disutradarai oleh Manik Chatterjee dan menampilkan aktris Rekha sebagai pelakon utama wanita. Filem ini juga merupakan filem women centric dan rilis pada tahun 1989. Filem Bahurani ini meledak di pasaran. Setelah kegagalan filem Bhagwan Dada yang diproduksi oleh Rakesh yang menampilkan diri yang menjadi pelakon utama, Rakesh seperti menyadari bahawa zamannya menjadi pelakon utama telah berlalu. Dia lalu memproduksi filem yang berjudul Hudgarst. Kali ini Rakesh menyutradarai sendiri filem ini dan menampilkan pelakon-pelakon popular ketika itu iaitu Jitendra, Amrita Singh, Govinda, Neelam dan lain-lain lagi. Filem ini rilis pada tahun 1987 dan meledak di pasaran. Beberapa filem lain yang diproduksi dan disutradarai oleh Rakesh juga meledak di pasaran, misalnya filem Khun Barimang 1988, Kishen Kanaya 1990, Karan Arjun 1995 dan juga filem yang berjudul Koila 1997. Walaupun begitu, tidak semua filem-filem yang diproduksi dan disutradarai Rakesh meledak di pasaran. Beberapa filem yang dibuatnya ada juga yang gagal di pasaran. Sebagai seorang aktor daripada tahun 1990 hingga tahun 1999, Rakesh hanya muncul sebagai pelakon undangan dalam beberapa filem. Dia terlihat memfokuskan dirinya dengan bidang pembuatan filem. Ternyata bidang pembuatan filem melonjakkan nama Rakesh ke puncaknya bila pada tahun 2000 dia membuat filem yang berjudul Kahona Pyar Hai dan sekaligus memperkenalkan anaknya Hrithik Roshan di Bollywood. Filem ini meledak di pasaran dan anaknya Hrithik Roshan menjadi bintang dalam tempoh satu malam saja. Ramai yang memuji hasil kerja Rakesh Roshan menerusi filem ini dengan skrip yang kuat. Namun baru-baru ini Rakesh mengakui sebenarnya idea cerita filem Kahona Pyar Hai diinspirasikan daripada filem Bollywood hebat tahun 1969 yang berjudul Aradhana. Filem ini menjadi filem dengan kutipan kasar tertinggi pada tahun 2000 tersebut dan tercatat dalam Limca Book of Record sebagai filem Bollywood yang paling banyak memenangi awards. Rakesh dilihat semakin bersemangat dalam bidang pembuatan filem. Dia sekali lagi memproduksi dan menyutradarai filem yang menampilkan anaknya Hrithik. Kali ini Rakesh membuat filem yang bergenre science fiction yang berjudul Koi Mil Gaya yang rilis pada tahun 2003. Filem ini juga meledak di pasaran dan Rakesh memenangi award Filmfare sebagai sutradara terbaik. Rakesh selanjutnya membuat sequel filem tersebut dengan judul Koi Tumsa Nahi, namun atas pertimbangan komersial dia menukar judul filem itu menjadi Krish dan filem ini rilis pada tahun 2006.
Filem ini juga menjadi box office. Lanjutan daripada itu, Rakesh meneruskan sequel filem ini yang menggunakan judul Krish 3 pada tahun 2013 yang juga meledak di pasaran. Sebelumnya pada tahun 2008, Rakesh memproduksi filem yang berjudul Crazy 4, tapi filem ini tidak menampilkan anaknya Hrithik Roshan. Selanjutnya pada tahun 2010, Rakesh memproduksi filem yang berjudul Kites. Filem ini kembali menampilkan anaknya Hrithik Roshan. Namun dalam filem Kites ini dia juga mengambil pelakon Meksiko yang bernama Barbara Mori selain aktris Kangana Ranaut. Filem ini kemudiannya dibuat versi bahasa Inggris dan diproduksi oleh Brad Ratner dengan judul Kites The Remix. Filem terakhir yang diproduksi oleh Rakesh berjudul Kabil yang rilis pada tahun 2017. Filem ini juga menampilkan anaknya Hrithik Roshan yang berpasangan dengan aktris Yami Gautam. Filem ini juga mencatatkan kutipan box office. Tentang kehidupan pribadinya, Rakesh Roshan berumah tangga dengan seorang wanita bernama Pinky. Pinky merupakan anak kepada sutradara terkenal Bollywood satu ketika dulu yang bernama J. Om Prakash. Sebenarnya perkawinan antara Rakesh dan Pinky diaturkan oleh keluarga mereka. Sebagai sutradara filem, J. Om Prakash selalu datang ke rumah Rakesh untuk berbincang dengan ayah Rakesh yang juga seorang music director Bollywood yang terkenal. Pinky selalu menemani ayahnya ke rumah orang tua Rakesh. Disitulah dia mulai berkenalan dengan Rakesh Roshan, berteman dengannya, akhirnya jatuh cinta dan mendirikan rumah tangga. Ayah Rakesh yang bernama Roshan meninggal dunia pada tahun 1967. Rakesh harus memikul tanggung jawab menjadi pencari nafkah untuk keluarganya. Dia mulai menjadi asisten sutradara. Saat itu pula keluarga Pinky sedang mencarikan jodoh untuk Pinky. Ketika itulah ayah Pinky, J. Om Prakash, merasakan Rakesh Roshan lah yang paling sesuai menjadi suami anaknya. Mereka berumah tangga pada tahun 1970 dan pada tahun 1972 anak pertama pasangan Rakesh dan Pinky dilahirkan. Seorang bayi perempuan yang diberi nama Sunaina Roshan dan kemudiannya pada tahun 1974 anak kedua mereka seorang bayi lelaki dilahirkan dan diberi nama Hrithik Roshan. Rakesh Roshan ketika itu seorang aktor yang struggle untuk bertahan hidup di Bollywood. Istrinya Pinky menjadi motivator yang selalu memberinya dukungan dan berkeyakinan suatu hari nanti suaminya akan menjadi seorang yang berhasil di Bollywood. Pada dekad 70-an, walaupun hanya menjadi pelakon pembantu dalam sebuah filem, banyak juga filem-filem lakonan Rakesh yang meledak di pasaran. Namun pada dekad 80-an, banyak filem yang dibintangi Rakesh gagal di pasaran. Ini menyebabkan Rakesh mengalami masalah financial. Istrinya Pinky yang berasal daripada keluarga berada tetap bertahan di sisi suaminya. Cinta Pinky memang benar-benar diuji ketika itu. Dia dan anak-anaknya hidup dalam serba kekurangan. Dalam satu wawancara dengan media, Rakesh Roshan menceritakan bagaimana dia terpaksa menjual rumah besar mereka dan berpindah ke rumah kecil yang hanya memiliki 2 bilik. Dan ketika itu, ibu dan adiknya turut tinggal di rumah itu. Namun istrinya Pinky menerima keadaan itu dan memahami keadaan suaminya. Ketika memasuki dunia Bollywood, keutamaan Rakesh adalah menjadi aktor. Namun sebenarnya dia memiliki keinginan untuk menjadi pembuat filem seperti Raj Kapoor. Sebab itulah akhirnya pada tahun 1980 Rakesh menubuhkan production company-nya yang bernama Filmcraft. Ternyata menjadi produser filem menyebabkan dia hampir kehilangan segalanya bila filem yang diproduksinya gagal di pasaran. Namun dia tak berputus asa dan tetap memproduksi filem, bahkan dia akhirnya menjadi sutradara untuk filem yang diproduksinya. Beberapa filem yang dibuatnya ada yang berhasil di pasaran seperti Khun Barimang dan juga Karan Arjun. Namun keberhasilan yang paling luar biasa ialah bila dia membuat filem Kahona Pyar Hai dan memperkenalkan anak yang menjadi hero di Bollywood. Sejak itu Rakesh tidak menoleh ke belakang lagi. Pada tahun 2020 yang lalu, pasangan Rakesh dan istrinya Pinky merayakan ulang tahun perkawinan mereka yang ke-50 tahun. Rakesh dengan bangga menuliskan di sosial medianya bagaimana hubungannya dengan istrinya diuji dengan hebat, namun mereka tetap bersatu sehinggalah dia berjaya menjadi pembuat filem bertangan dingin di Bollywood. Guys, berikut beberapa fakta menarik tentang Rakesh Roshan. Rakesh yang di awal kemunculannya pada dekad 70-an dulu selalu dikatakan sebagai aktor yang gagal, justru kini dinyatakan sebagai personality Bollywood yang memiliki pengaruh yang kuat. Dia kini merupakan di antara personality Bollywood yang banyak melakukan kontribusi dalam industri filem Bollywood.
Fakta lainnya tentang Rakesh Roshan, walaupun dia selalu diberikan watak pembantu dalam filem-filem lakonannya, terutama filem-filem lakonannya yang merupakan filem dalam kategori women oriented, namun dia berpasangan dengan para aktris hebat dekad 70-an lalu seperti Hema Malini dalam filem Parayatan, dengan aktris Bharati dalam filem Ankh Micholi, dengan Reka dalam filem Khubsurat, dan dengan Jaya Prada dalam filem Kamchor. Fakta lainnya tentang Rakesh Roshan ini ialah dia ada kepercayaan bahawa filem-filem buatannya harus mempunyai judul yang dimulai dengan huruf K yang akan menjadikan filem itu meledak di pasaran. Sebenarnya kisah ini dimulai oleh Rakesh pada tahun 80-an lalu ketika itu dia mulai terjun sebagai produser filem. Memang ketika itu beberapa filem lakonannya gagal di pasaran. Justru itu ada seorang fans Rakesh yang mengusulkan agar Rakesh menggunakan judul filem yang dimulai dengan huruf K. Pada mulanya Rakesh tidak mempedulikan usul itu. Namun akhirnya Rakesh mulai menyadari filem-filem lakonannya meledak pada dekad 80-an itu ialah filem-filem yang mempunyai judul bermula dengan huruf K. Filem-filemnya meledak di pasaran pada dekad 80-an itu ialah Khubsurat, Kata Mita, Kamchor, dan Khandan. Padahal filem-filem itu bukan filem yang diproduksinya. Rakesh mencoba memproduksi filem dengan menggunakan judul yang bermula dengan huruf K, yaitu Khudgars. Filem ini meledak di pasaran. Semenjak itu Rakesh menjadikan huruf K tersebut sebagai lucky maskot atau maskot keberuntungan untuk dirinya. Filem-filem yang diproduksi setelah itu semuanya mempunyai judul yang bermula dengan huruf K, yaitu Khun Barimang, Kala Bazar, Kishan Kanaya, Koila, Karan Arjun, Kahuna Pyar Hai, Koi Mil Gaya, Krish, Kites, Krish 3, dan juga Kabil. Semua filem-filemnya itu meledak di pasaran. Menurut Rakesh Roshan pada media, dalam satu wawancara, dia mendaftarkan sekitar 50 judul filem yang dimulai dengan huruf K. Sebagiannya telah dijadikannya filem dan sebagian lagi masih ada dalam simpanannya. Dia mendaftarkan hak paten untuk judul-judul itu supaya tidak boleh digunakan oleh orang lain. Fakta lainnya tentang Rakesh Roshan, dia tetap menggunakan adiknya Rajesh Roshan sebagai music director dalam semua filem yang dibuatnya. Dan semenjak anaknya Hrithik Roshan menjadi pelakon, sebagian besar filem yang dibuatnya dibintangi oleh anaknya Hrithik Roshan sebagai pelakon utama. Rakesh Roshan memiliki dua orang sahabat karib dalam industri filem Bollywood, yaitu aktor Jitendra dan Rishi Kapoor. Kedua teman baiknya ini selalu bersamanya daripada dia muda dahulu dalam semua keadaan, suka ataupun duka. Mereka selalu keluar bersama-sama untuk bertukar-tukar pendapat dan pandangan. Selain itu, Rakesh juga dikatakan bersahabat baik dengan anaknya sendiri, Hrithik Roshan. Fakta lainnya, ketika filem yang dibuatnya Kahuna Pyar Hai meledak di pasaran pada tahun 2000 lalu, di tahun itu juga Rakesh Roshan diserang oleh mafia Mumbai. Tembakan yang dilepaskan mafia itu bukan diniatkan untuk membunuhnya, tapi lebih kepada menakut-nakuti Rakesh. Dinyatakan mafia Ali Budesh meminta persentage keuntungan daripada tayangan filem Kahuna Pyar Hai di luar India, dan Rakesh menolak permintaan itu. Fakta seterusnya, anak perempuan Rakesh, Sunaina Roshan, menuliskan sebuah buku yang berjudul To Death with Love yang didasarkan kepada kisah kehidupan Rakesh Roshan sendiri. Fakta lainnya, filem Kahuna Pyar Hai yang disutradarai oleh Rakesh Roshan menjadi filem dengan highest grosser atau kutipan kasar tertinggi pada tahun 2000 dan dimasukkan dalam Limca Book of Records sebagai filem Bollywood yang paling banyak memenangi awards. Rakesh Roshan pada tahun 2018 didiagnos mengalami kanser tenggorokan. Rakesh dinyatakan berhasil membuang kanser itu dalam satu pembedahan dan dia dinyatakan pulih setelah itu. Fakta tentang Rakesh Roshan lainnya, dia satu-satunya aktor Bollywood pada tahun 70-an lalu yang memiliki mata berwarna biru dan wajahnya memang terlihat India. Dengan ketampanan wajahnya seharusnya dia mudah menjadi terkenal saat itu. Namun ternyata takdir berbicara lain. Oke guys, semoga penjelasan kami tentang Rakesh Roshan yang kini berusia 72 tahun dan merupakan ayah pada Hrithik Roshan itu tadi telah menjawab rasa ingin tahu anda tentang personality yang satu ini. Terima kasih kerana mengirimkan pertanyaan anda kepada kami. Oke viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman anda ya. Pendapat atau komen anda silakan tulis di ruangan komen di bawah.
Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan anda itu. Selain ruangan komen di bawah, anda boleh juga mengirimkan pertanyaan anda ke Messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.